Muka surat 87. Itu lipat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab yang ke-20 daripada kitab Penenang Jiwa karangan Imam Ghazali, yang diberi tajuk asalnya ialah Mukashafatil Qulub, tapi diterjemahkan sebagai Penenang Jiwa, ya. Jadi kita telah baca dalam bab 20 ni, muka surat 86. Hari ini kita nak baca muka surat 87. Dalam muka surat 86 itu diberikan ta'rif kepada ghibah, iaitu mengumpat. Kamu menyebut sesuatu tentang saudara kamu yang dia tak suka dengar. Zikruka akhaka ma yakrahuhu, ya. Kamu menyebut tentang saudara kamu sesuatu yang kalau dia dengar dia tak suka, ya, dia tak suka dengar. Dan dalam muka surat 86 dinyatakan dosanya lebih berat lagi daripada dosa zina. Sebab zina itu, ya, kalau dia bertaubat maka dia dengan Tuhan lah pula. Tapi kalau umpatan ini, kalau dia bertaubat tak cukup, dia kena minta maaf pula daripada orang yang dia umpat itu, ya. Jadi dia ada lagi satu clause, ada lagi satu peruntukan tambahan. Bukan cukup sekadar bertaubat, tapi perlu minta maaf pada orang yang kita umpat itu tadi, ya. Justru itu maka dikatakan lebih berat daripada dosa zina. Jadi logiknya itu susah nak terima. Bagi kita dosa zina tu dah berat dah, tapi rupanya memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai lagi dahsyat. Perbandingan ini dibuat dalam surah Hujurat, ya. Perbandingan mengumpat itu bagaikan memakan daging saudara sendiri yang sudah menjadi mayat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, kemudian di muka surat 86 juga dinyatakan bahawa maruah, harta benda, nyawa, ya, itu sangat suci, lagi dihormati, tidak boleh dicabuli, dicemari seenak-enaknya. Nyawa, harta dan maruah. Jadi umpatan ni termasuk yang ketiga, iaitu maruah, ya. Kita telah menodai dan mencabuli dan mencemari maruah orang. Jadi disebut oleh Nabi dalam khutbah yang terakhir di padang Arafah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nyawa kamu, harta kamu, maruah kamu, sesama kamu adalah haram, maknanya adalah suci, dihormati, dan tidak boleh kamu cemari, nodai
sebagaimana sucinya bulan ini, iaitu bulan Zulhijjah, sebagaimana sucinya tanah ini, iaitu tanah haram, sebagaimananya sucinya hari ini, iaitu hari Arafah. Begitulah sucinya nyawa kamu sesama kamu, jangan diambil seenaknya. Harta kamu sesama kamu, jangan kamu ambil seenaknya. Dan juga maruah kamu, kena sesama kamu kena jaga, jangan diumpat, ya, jangan dihina, ya, jangan diumpat, jangan dihina. Taib. Jadi kita hari ini baru nak masuk ke muka surat 87. Tadi saya saja baca-baca dia punya apa yang kita baca sebelum ini untuk menjalinkan yang lama dengan yang baru. Ya. Ya. Kita menumpak tu. Bisa berlaku lah ya. Ya. Macam lah seorang muda tua. Dia nak kahwin lagi ataupun kahwin lagi ya. Kahwin saja. Kampung di sini. Apa lah. Dah tua dah tak larat dah. Demo orang awak lah. Kahwin tu kan dia banyak. Ya. Apa yang dia masih bawa senat? Ya. Tengok berapa orang kita kan. Kahwin tua kan. Ya. Kita jual saja. Ya. Kita buat apa? Ya. Tua buat apa? Yalah. Yalah. Jadi kahwin tu kan untuk seks saja. Yalah. Yalah. Kisah benar ni. Yalah. Jadi ini kisah benar lah. Jadi maknanya kita kata bahawa sesuatu yang halal, tak? Sesuatu yang halal yang dipuji oleh syarak. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, ya. Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang berpaling daripada sunnahku itu bukan daripada kalangan aku. Jadi di sinilah maka Nabi ambil pendekatan bila ada kematian pasangan. Si fulan telah kematian suami. Siapa di antara kalian misalnya, ya, yang boleh menolong si fulan kematian isteri. Siapa di antara kalian yang boleh maknanya menjadi pasangannya. Itu biasa Nabi buat lepas sembahyang, supaya sifat Nabi yang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terasa sangat berat bagi dia sesuatu yang mencetuskan rasa susah beban kepada umat. Tinggal seorang, siapa nak tengok makan minumnya, ya, siapa nak tengok bajunya dah kedut 1000, Allah, ya, bajunya dah kedut 1000, siapa nak tengok kahirnya. Kalau tidak dia kemarin nyematnya lawanya, baju dah kedut 1000, tak ada nyapa setrika. Jalan? Itu yang tak lalu tu lah. Jadi jadi maknanya di situ bahawa Nabi terasa. Sebab itu Nabi dia, sifat Nabi itu sangat-sangat harisun alaihim. Sangat-sangat dia menjaga orang-orang yang beriman ini. Sebab itu Nabi suka matchmaking, menjodoh-jodohkan. Jadi cerita mencari jodoh dan menjodoh-jodoh demi kebajikan ini adalah sunnah Nabi. Soal tiba-tiba masyarakat memandang tak elok, negatif dan sebagainya, itu pandangan yang tidak tepat dengan syariat. Kalau ikut syariat, elok berkahwin supaya terjaga, terpelihara, ya tak? Tidaklah terbiar, terkonten-konten biasanya. Jadi jangan lagi diulang cakap-cakap yang begitu, ya. Betul itu Cik Mat. Maknanya tak usah negatif, positif thinking, ya tak? Positif. Kita mengharapkan supaya dia dengan itu terpeliharalah kebajikannya, bahkan ibadatnya, ya tak? Ibadatnya akan terpelihara. Begitulah. Itu pun termasuk dalam umpatan yang tak sepatutnya dibuat, ya, dilakukan dan berdosa. Sebab apa? Bendanya patuh syarak. Kahwin lain tu patuh syarak, dan zaman Nabi tu biasa kalau ada kematian maka dikahwinkan pula dengan yang lain. Itu biasa dilakukan oleh Nabi, terutama lepas sembahyang. Kadang-kadang Nabi sendiri cadangkan si fulan dengan si fulan. Begitu. Ya. Jadi tak ada apa masalah.
Ya. Cuma oleh kerana masyarakat ni kadang-kadang Islamnya abangan, Islam keturunan, dia tak cukup maklumat tentang Nabi. Kalau dia cukup maklumat, dia tak buat kopi tu. Ya. Kalau dia tak cukup tu yang terbawa-bawa dengan sentimen, terbawa-bawa dengan budaya. Ya. Dulu biasa je. Sekampung, orang ni kahwin pula dengan orang ni kahwin pula dengan orang ni. Dalam kampung tak ada apa masalah. Saling tikor lah apalah. Sekarang ni yang, ya tak? Sekarang ni yang command betul. Ya tak? So so gelap pula dah. Saya pun tak tahu di mana kita berhenti. Katanya jangan kalian berghibah. Gamaknya situ lah kot. Jangan kalian berghibah. Ghibah tu umpat lah. Mengumpat lah. Dalam mengumpat itu ada 3 keburukannya. Ya, 3 implikasi buruk. Pertama, doanya tidak dikabulkan. Berdoa kita beria lah benar. Ya, berdoa lah tengah malam, berdoa lah. Tapi dah mulutnya penuh dengan daging-daging saudaranya yang sudah menjadi mayat. Apa ya tak? Kalau dah mulutnya penuh dengan umpatan-umpatan, maksudnya mulutnya penuh dengan daging-daging yang tidak halal, iaitu daging saudaranya yang dimakan. Ya, secara maknanya bila sudah jadi jenazah itu. Jadi anna yustajabu laha, tidak mustajab doanya. Pertama, itu keburukan. Yang keduanya, kebaikannya tidak diterima. Bankruptcy. Ya, negatif, deficit. Buat baik tapi unacceptable, tak diterima kebaikannya. Dan yang ketiga, akan ditimpakan padanya keburukan orang yang diumpat. Maksudnya dosa-dosa orang yang diumpatnya itu akan dipindahkan ke dia pula. Pahala dia pindah kepada orang yang dia umpat, dosa orang yang dia umpat tu pindah kepada dia. Oh Allah, sudahlah jatuh ditimpa tangga, datang ayam berak. Itu saya tambah lah, datang ayam berak tu, tak? Dia sudah jatuh ditimpa tangga, tak? Ni Haji Omar ni saya pinjam, tak? Seorang taxi driver duduk di pondok. Jadi saya cakap itu je, sudahlah jatuh ditimpa tangga. Dia tambah, datang ayam berak. 3 kali tu ya. 3 kali. Jadi begitulah. Tapi maklum sajalah, lidah tak bertulang, tak? Bukan senang. Bukan senang, ya. Boleh dikatakan semua makhluk ini berlidah, cuma ada yang tidak bertutur. Ya, boleh dikatakan semua makhluk ini ada lidah tapi tidak bertutur, ya. Ada yang bertutur, ada yang tidak bertutur. Maksudnya kita sebutlah apa pun ada lidah, ya. Cuma ikan je tak ada lidah. Ikan tak ada lidah. Jadi kita kata buaya ke, kita kata ular ke, kita apa ke, ada lidahnya, ya. Kita kata badak ke, kita kata apa, ada lidahnya. Cuma mereka itu tidak bertutur. Kita ini hayawanun natiq, iaitu adalah kehidupan yang berbicara. Cuma nak ceritanya bahawa adanya lidah itu fitrah, boleh menjadi fitnah, ya. Sebab mulut badan binasa, sebab mulut santan binasa. Ya, sedap mulut, sebab mulut badan binasa. Jadi maknanya kita kata bahawa adanya lidah itu fitrah, Allah Ta'ala jadikan. Tapi kalau tidak dikawal, jadi fitnah pula sudah. Itu yang sampai berperang-perang tu, pasal lidah tak jaga. Adik-beradik, ya tak, kaum kerabat, sekampung boleh berperang pasal tak jaga lidah. Ya, tajam lagi lidah ni daripada senjata sebenarnya. Senjata hanya melukakan jasad, lidah ni melukakan hati, membawa diri sampai ada yang merajuk-rajuk tak balik kampung. Ya, sebab dia lidah. Si Danu tu sebenarnya orang sini, tapi dia merajuk buat dia adik-beradiknya, langsung tak balik-balik. Itu pasal ada orang Melayu, dia ada lagu patah hati.
tumbang harapan merajuk lelaki ke hutan berluka. Itu ya. Itu lagu orang lama lah, orang baru tak tahu dia mana tak. Sampai hati yang patah bila nak sembuh ya. Kalaupun sembuh kan ku kenang juga. I cannot forget. I will forgive but I will not forget katanya. Saya tak boleh nak lupa katanya. Jadi sebab itulah rupanya kita rasa sakit hati ni lebih daripada sakit jasad ni. Sakit hati ni lebih daripada sakit jasad. Jadi Nabi nyatakan di sini 3 keburukan daripada umpatan. 1 ialah doa kita tak mustajab. 2 ialah pahala kita pindah kepada orang yang kita umpat. 3 ialah dosa orang yang kita umpat pindah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baginda bersabda dalam mencela tukang fitnah. Yang ini lain. Dalam bahasa Arab dipanggil namimah. Namimah ni ialah dia suka melaga-lagakan. Ya, dia suka bawa cerita untuk melaga-lagakan. Dengan dia mereka-reka cerita ataupun dia mendedahkan sesuatu yang boleh membawa kepada perbalahan. Sebenarnya kita ada peluang untuk mengislahkan, memperbaiki dengan kita jangan bawa mulut. Kalaupun ya, tapi jangan bawa mulut supaya dapat ditenteramkan, supaya jangan dipertajamkan dan dipersengitkan lagi. Tapi bawa juga, lagi tajam, lagi sengit lah. Maksudnya kita ada maklumat tu. Maklumat si A ngata si B. Kita ni C. Kita boleh bawa maklumat tu. Menyebabkan A akan bertambah sengit dengan B. Tapi tak, kita simpan. Dalam erti kata supaya dapat menenangkan keadaan. Tak jadi bawanya. Dan apatah lagi kalau direka cipta. Ya, direka cipta untuk permusuhan berlaku. Itu lagi lah dahsyat. Itu dipanggil dalam bahasa Arab sebagai buhtanun azim, ya, buhtanun azim, iaitu reka cipta yang sangat-sangat besar dia punya dosanya itu, ya. Taib. Kata Nabi yang bersabda, yang bermaksud manusia yang paling buruk di hari akhirat esok, masa bangkit di padang mahsyar, ya, masa bangkit di padang mahsyar, ialah yang bermuka dua. Ya, orang selalu sebut talam dua muka. Jadi depan karang lain, belakang karang lain. Ya. Kemudian suka pula, maknanya kita kata mencetuskan perpecahan, ya, pergaduhan. Jadi katanya di sini, ya, iaitu tukang fitnah, mengadu domba. Ya, mengadu domba itu asalnya ialah binatang yang tidak pun bermusuh, tapi akhirnya diadunya supaya dia berkelahi. Ya. Jadi ditimbul dan dicetuskan marah supaya lantak dia berkelahi. Ya. Dia datang pada mereka dengan suatu muka, datang pada yang lain dengan muka yang lain. Siapa bermuka dua di dunia, di hari kiamat masa bangkit di padang mahsyar berlidah dua daripada api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi bawa cerita yang mencetuskan perbalahan, bawa cerita yang tidak-tidak ini, yang bukan-bukan ini, maka ianya bukanlah satu benda yang kecil, dia satu benda yang besar. Sebab Nabi dah nyatakan bahawasanya maruah sesama kita ini, ya, mesti kita jaga, jangan kita cetuskan, jangan kita malukan, jangan kita aibkan, ya. Betapa kita perlu memelihara, dan kita lebih baik ambil pendekatan untuk kita perbaiki secara personal, secara perseorangan. Jumpa dia, Mika ngapa opini, ya tak? Daripada kita bercerita, merebak-rebak cerita kopi itu, lepas tu orang pula gemar nambah, haji dia motor sikit, sos tiram sikit, ya tak? Jadi sudahnya benda yang besar itu dah jadi besar itu, kan? Jadi itu yang bahaya tu, ya, itu yang bahaya. Jadi lebih baik kita ambil pendekatan. Mika, kalau Mika sanggup cerita tentang buruk dia di depan teman, esok tak mustahil buruk teman Mika cerita pula di depan dia. Jadi udah cukup situ. Sekarang ni kita ambil jalan, kita cari jalan macam mana nak berjumpa dengan dia.
untuk perbaiki dia daripada kita merebak-rebak cerita ni. Ya, sebab kalau Mika boleh cerita buruk dia depan teman, apakah boleh teman terjamin buruk teman esok Mika cerita pula pada dia? Ya. Taib, diriwayatkanlah, diceritakanlah, dirawi ni cakap Arab lah, diriwayatkan. Ditanyakan apakah hikmahnya Allah mencipta makhluk, ya, yang ada lidah dan dapat berkata-kata dan berlidah tidak dapat berbicara. Jadi ada dua jenis makhluk. Ada makhluk yang berlidah tapi tak boleh berbicara, dia buaya ke, ya, walaupun orang sebut lidah buaya ya, ular ke, walaupun dia ada lidah macam kita juga, kucing ke, tapi dia tidak berbicara. Dengan ada makhluk yang ada lidah yang dapat berbicara, dapat berkata-kata. Apa hikmahnya? Apa rahsianya? Apa kebijaksanaannya? Ya tak? Apa kebijaksanaannya? Katanya di sini malah katanya ada pula lagi satu makhluk, ikan tidak berlidah. Ya. Jadi ada 3 kategori. Jawabnya kerana Allah ciptakan Adam alaihi salam, Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya, semuanya sujud kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Fa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lagi satu apa dia? Iz qala rabbuka lil malaikati, bagaimana ayatnya, usjudu li Adam. Maknanya Allah Taala berkata usjudu li Adam fasajadu illa iblis, ya. Kecuali iblis. Kemudian Adam dikeluarkan dari syurga ke bumi. Ekoran daripada melanggar arahan Tuhan supaya jangan dekati buah, jangan dekati pokok, ya. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kemudian katanya lalu dia datang ke laut, maka pertama kali yang melihatnya adalah ikan. Ia khabarkan perilaku Adam dan berkata, ia mengambil hayawan laut dan darat sampai ikan jadi hayawan laut sebab menceritakan Adam. Kemudian Allah menghilangkan lidahnya. Di sini saya rasa ada silap terjemah, ada kesilapan dalam terjemah. Sebenarnya ialah selain daripada Adam dikeluarkan daripada syurga, termasuk iblis dikeluarkan daripada syurga. Kemudian iblis ni tadi datang ke laut, berjumpalah dengan ikan. Kemudian iblis berceritakan kisah Adam kena hukum, lalu disuruh turun ke bumi ini. Dan kemudiannya kata di iblis ni tadi kepada ikan, dia menceritakan tentang perilaku Adam, ya. Katanya ia mengambil hayawan laut dan darat. Adam yang akan turun ini, dia akan menjadikan apa yang ada di laut dan di darat itu sebagai makanannya. Ikan yang jadi hayawan laut, dikatakan sampai ikan jadi hayawan laut sebab menceritakan Adam, kemudian Allah menghilangkan lidahnya. Ada terjemahan yang tak kena di sini, ya. Bila ikan menceritakan bahawasanya Adam khalifah ini bakal dilahirkan, bakal turun ke bumi ini, nanti dia akan menjadikan maknanya hayawan yang di darat dan hayawan di laut itu menjadi makanan buruannya, ya. Lalu ikan ini bercerita, ikan ini bercerita menyebabkan Allah Ta'ala hilangkan lidah, ya. Ikan ini tadi asalnya ikan itu ada lidah, kemudian dihilangkan, maksudnya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana menceritakan perilaku-perilaku. Jadi ada dua benda di situ. Sebab ikan tak berlidah, itu satu. Yang kedua, hukuman Allah terhadap ikan, justru dia menceritakan tentang perangai Nabi Adam itu yang akan menjadikan hayawan di darat dan hayawan di laut sebagai sumber makanannya, ya.
Diceritakan daripada Amru ibnu Dinar, dia berkata seorang laki-laki Madinah ada saudara perempuan di suatu kampung sedang sakit. Lelaki itu menziarahi dan menunggu sampailah ia meninggal, mengucapkan takziah, menghantar ke kubur. Setelah selesai, ia kembali kepada keluarga perempuan itu, kemudian teringat dompetnya tertinggal dalam kubur, lalu minta tolong temannya untuk menggali semula kubur, lalu jumpalah dengan dompet itu, ya. Laki itu tadi berkata, bagaimana keadaan saudaraku iaitu yang meninggal ni? Lalu teman itu membuka sebahagian daripada lubang, sebahagian daripada keronda tadi. Tiba-tiba kelihatanlah api yang menyala. Maka laki-laki itu kembali kepada ibu arwah dan bertanya, ceritakan pada aku masa hidup kemarin macam mana arwah ni, ya. Ibunya berkata, saudaramu ini suka pergi ke rumah jiran, menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan fitnah. Sekarang ni dia sebut membawang, ya. Dulu kita menganyam, ya, menganyam, buka buku orang dulu bahasa lamanya, yang buka, cuman jangan baca bab orang, baca bab sendiri je. Dulu jangan dibaca kitab orang, baca kitab sendiri, ya. Tapi lepas itu kita sebut menganyam. Sekarang ni membawang. Ada pula kedai di Candan tu membawal. Jangan membawal, jangan membawang, kita membawal. Ciwa, dia ada bawai goreng dekat kedai tu, ada. Usuk tahu tu dia pergi tu mana. Kedai tu, ya. Jadi itu punca, makanya dalam kerondanya itu berapi, ya. Kerana apa? Ke dalam liang itu berapi kerana apa? Kerana perangainya masa di dunia kemarin, dia suka pergi ke jiran-jiran, ya. Kemudian diaibkan dan diburukkan untuk menyebarkan fitnah supaya timbullah perbalahan dan pergaduhan. Itulah, jelaslah bahawa hal itu menyebabkan terseksa arwah ini di dalam kuburnya. Jadi siapa ingin selamat daripada seksaan itu, ya, hendaklah tinggalkan dua ni. Satu ghibah, satu lagi ialah menfitnah ataupun dipanggil namimah, ya, melaga-lagakan orang, menceritakan buruk orang, ya tak? Jadi sebab itulah makanya Saidina Abu Bakar dia cukup berjaga-jaga sehingganya diletaknya batu dalam mulut dia, batu kecil lah. Lalu orang pun perasan, apa benda dalam mulutmu wahai Abu Bakrin? Dia kata, batu. Kenapa taruh batu? Supaya aku tidak cepat nak bercakap. Aku sempat berfikir dulu, boleh ke tidak aku cakap benda ni. Bila kata boleh, barulah aku buka dan aku pun bercakap lah. Begitulah berhati-hatinya Saidina Abu Bakar. Diceritakan daripada Abu Lais Al-Bukhari, dia berangkat menunaikan haji. Dia membawa bersamanya 2 dirham. Dirham ni lah wang perak. Dia ada dinar. Dinar ialah wang emas. Dirham ialah wang perak. Lalu dia bersumpah, jika dalam perjalanan pergi buat haji ni, ya, ke Mekah ni, dia kata apa di sini, ya, dalam perjalanan pergi, dia kata jika dalam perjalanan pergi ataupun perjalanan balik, kalau aku terpalit dengan dosa ghibah, dosa mengumpat, demi Allah akan aku sedekahkan 2 dirham ini. Mana aku akan hukum diri aku justru terlibat dengan jenayah mulut. Jadi aku tak selesa, aku akan dera dan hukum diri aku dengan modal yang ada pada aku ni, aku akan sedekahkan sebagai menghukum, ya. Dia pergilah ke Mekah dan pulang ke rumah, namun dirham masih ada di saku. Dia ditanya hal itu, maka dia berkata, lebih baik aku terlibat dengan zina 100 kali daripada aku mengumpat 1 kali. Kesedaran dia yang sangat, ya, tinggi. Justru dia faham bahawasanya kesalahan mengumpat ini jauh lebih besar daripada kesalahan zina. Zina tu dah besar lah. Sebab apa? Dia adalah dosa besar dan hukumannya adalah hudud,
Ya, hukumannya adalah hudud. Tapi nampak gayanya ada lagi yang lebih mudah daripada zina tadi, iaitu ngumpat. Tapi dosanya lebih besar daripada zina. Abu Hafs Al-Kabir berkata, aku tidak puasa Ramadan, itu lebih aku sukai daripada aku mengumpat orang. Maksudnya aku dengan Tuhan. Kalau aku tak berpuasa, aku dengan Tuhan. Ni kalau aku mengumpat orang, maka dosanya bukan hanya aku dengan Tuhan. Ini melibatkan aku dengan hamba-hamba Tuhan. Aku dengan maknanya manusia ini. Jadi dia, apa maksudnya di situ? Bukanlah dia nak tinggalkan puasa, bukanlah pula dia nak berzina, tidak. Tapi nak ceritanya betapa kefahaman mereka tentang besarnya petaka ghibah ataupun besarnya petaka mengumpat ini kepada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, terutamanya lah, terutamanya kehidupan akhirat. Lalu dia berkata, siapa yang mengumpat seorang faqih ini seorang yang alim, ya, seorang yang faham agama, diumpatnya orang itu di hari kiamat, dia datang tertulis di mukanya, orang ini terputus daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat, tak dapat budi bicara dan kasih sayang daripada Allah. Maka hitungannya akan ketat, akan strict, ya, dan akan diperhitung satu persatu. Justru lidahnya pernah mengumpat seorang yang alim, seorang yang faqih di dunia kemarin. Ada dua benda lah. Satu, maknanya kita kata dosa mengumpat itu kesannya ialah akan terputus daripada rahmat Allah, ya. Yang kedua ialah betapa memelihara kemuliaan seorang yang faqih, seorang yang mengerti, seorang yang alim, perlu dipelihara, jangan diumpat. Daripada Sayyidina Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia berkata yang Nabi ada bersabda yang bermaksud ketika Isra wal Mi'raj, ya, lebih tepatnya Mi'raj lah. Sebab maknanya kita kata Nabi nampak peristiwa-peristiwa itu ketika mana naik ke langit, maka dipanggil Mi'raj. Ketika aku Isra wal Mi'raj, aku melalui kaum, ya, gambaran-gambaran umatnya dan bagaimana seksaan kemudiannya, kaum yang melukai muka mereka dengan kuku-kuku, dicakor-cakornya, ya, dicakor-cakornya mukanya dengan kuku yang tajam-tajam, ya, serta memakan bangkai. Di hadapannya ada dua daging, satu yang elok, satu yang segar, satu yang bersih, tapi tak, dia tetap mengambil daging yang busuk, yang hanyir, ya. Maka aku bertanya, maknanya Nabi bertanya kepada Jibril, sebab perjalanan Isra' Mi'raj itu Nabi ditemani oleh Jibril. Nabi bukan seorang, ya, dan Jibril memberikan bimbingan-bimbingan. Ia sebagai suatu isyarat kepada kita dalam hidup kita ini, beliau ada yang membimbing hidup kita, ya, dalam kehidupan kita ni beliau ada yang membimbing, ya, kehidupan kita, yang boleh kita jadikan rujukan. Siapa mereka ini wahai Jibril? Man haula'i? Dia berkata, mereka itulah orang yang memakan daging. Maksudnya ialah orang-orang yang mengumpat memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayat. Ya'kulu mayat, dikatakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Ya'kula lahma akhihi, dia memakan daging saudaranya yang sudah jadi mayat. Maka akhirat esok dia akan mencakar mukanya dengan kuku yang tajam, dan dia akan memakan daging-daging, ya, yang hanyir, yang busuk, yang dah menjadi bangkai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berapa jam kita? Lagi? Berapa minit? 2 minit? Baik. Kalau kita nak baca Hasan ini, dia jadi panjang. Kita berhenti di situlah, ya, insya-Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahawa kita kena hindari majlis-majlis yang ada unsur umpatan. Maksudnya perhimpunan-perhimpunan
duduk-duduk yang ada unsur umpat, lerai-lerai kita, teman tak nak campur, teman tak nak campur. Sekarang dengan teman-teman sekali terpalik, minta maaf le. Atau kita nak bagi nasihat, udahlah, janganlah baca bab orang, baca lebok kita. Ngapa? Memanglah sedap, tak buka bab orang, tapi ingat esok kita akan muflis, bankrupt. Apa pula? Teman bukan ada hutang. Kata dia orang tu ya. Dah gini, kalau kita terlibat dengan umpatan ini, menyebabkan pahala-pahala kebajikan kita ini akan dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Lepas tu dosa-dosa dia pula akan dipindahkan kepada kita. Weh Allah. Jadi teman tak nak le campur. Ada teman nak balik? Teman nak balik? Balik. Ya tak? Mudah diumpatnya pula kita. Ni alim benar. Ngarok don wakrok. Itu head dia. Kan? Itu head dia. Tapi setidaknya kita sudah hantar satu isyarat, tak usah. Kita dah hantar satu isyarat signal, tak usah dah buka bab orang. Ya tak? Setidak-tidaknya itu satu cara untuk kita beri nasihat. Benda ni seronok, terutamanya kalau kita berimpun. Ya tak? Jadi kalau berimpun itu kecenderungannya ke arah itu, tak salah berimpun. Biar zorang di rumah, tak apa. Kalau dengan seronok berimpun tu rupanya kerana seronok nak ngumpat, lebih baik tak usah. Baik cerita Abid Liu, bagaimana Abid Liu membantu orang, lagi seronok. Ya tak? Bercerita tentang kebajikan-kebajikan orang lain kepada orang lain, itu kan lagi baik, menjadi contoh baik, ya tak? Daripada bercerita keburukan-keburukan ataupun mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, memfitnah dan mengadu domba. Jadi kita ubah topik pun tak apa juga. Teman nak cerita ada satu seronok cerita, kita ubah topik pun tak apa juga. Mika mengubah tajuk, tak apa kan dia kata. Tidaklah, sebab teman risau Mika ni ngapa. Sekarang kita terbabit dengan dosa mengumpat. Teman baru lagi belajar di Surujiah tu. Jadi kita ubah topik kan, tak? Baik cerita EPL ke Liverpool kalah ke kan. Contoh je. Tak ada kena mana pihak sama dia hidup ataupun yang mati gitu. Ya. Dia rasa dengan kita orang dia. Ada juga. Dia rasa? Rahsia. Jangan cerita ke orang. Saya dah sebut ada 5 kepengecualian, ya. Ada 5 pengecualian sebelum ini, iaitu kalau sekiranya kita nak memperbaiki, dibenarkan. Kalau sekiranya keterangan di mahkamah, dibenarkan. Kalau sekiranya dia minta hukum, dibenarkan. Minta hukum gini, pernah Hindun bercerita kepada Nabi tentang suaminya. Ya Rasulullah, suami saya ni ya Allah, Haji Bakhil bin Lebay kedekut, tak cukup kekira kami. Boleh tak saya seluk poketnya? Lalu Nabi kata, khudhi ma yakfiki, boleh, ambillah sesuatu yang mencukupi. Jadi kalau untuk bertanya hukum, si fulan buat begini begitu, apa hukumnya? Itu tak apa. Yang kedua tadi di mahkamah, kamu kenal si fulan? Tahu. Kamu tahu macam mana dia punya akhlak? Begini. Itu tahu, supaya kita nak menjalankan pengadilan. Yang ketiga, nak mengubah kemungkaran. Si fulan terlibat, tempatnya alamat sekian, simpangnya sekian, persiaran sekian. Itu tak apa, cerita untuk mengubah. Yang keempat, untuk mewaspadakan, jaga weh, 6 jahanam dah balik. Contoh. Jaga psika, jaga motor kunci, itu pun tak apa, untuk mewaspadakan. Jadi dia ada pengecualiannya, ya. Itu yang diharuskan demi mewaspadakan. Dan yang akhir sekali ialah melibatkan masa depan. Kata Nabi, kalau kamu terima dia ni, jawabnya kamu kira anak ayah je. Ngapa dia gemar datang bawa kawan ke rumah? Kalau kamu terima yang ni pula, dia ada seorang perempuan, dia terima 2 pinangan.
Jadi tanya pada Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, saya di Penang sampai 2 orang ya Rasulullah. Rasulullah kata yang ini. Jadi Rasulullah cerita tentang keburukan itu sebab ini masa depan seseorang. Kalau kamu terima yang ini, kata Rasulullah, jawabnya kamu kira nak tanah ayo je. Ngapa? Dia gemuk, apa nama tu, bawa kawan ke rumah. Udah apa Idris Kelab je rumahnya. Ya. Dengan bawa tetamu. Gemuk bawa tetamu. Ya. Kalau terima yang ini, kata Nabi, jawabnya tongkatnya tak akan lepas daripada bahu. Maksudnya garang, berdamu. Ya. Jadi ini boleh baikkan masa depan. Maka termasuklah, katalah kita nak memilih pemimpin, maka kita kena cerita, ya tak, kecenderungan dia macam mana kalau dia ni dijadikan pemimpin, macam mana esok. Jadi bagaikan suami itu pemimpin, maka begitulah dalam masyarakat kita nak memilih pemimpin, kecenderungan dia macam mana. Dia ni tak ada kisahnya, orang dikira dia je, tak ada ndoknya, gitulah kan. Jadi boleh itu dibenarkan demi maknanya kita kata memperbaiki masyarakat. Ada pengecualian lah. Dia tak boleh tu Cik Mat semata-mata seronok memburukkan. Full stop. Gitu. Itu je. Semata-mata seronok memburukkan. Tetapi kalau ada 5 peruntukan, bukan nak memburukkan, tapi ini pasal masalah perbicaraan mahkamah, sebab hakim nak jatuhkan hukuman, dia nak kena tahu pesalah itu ataupun yang tertuduh itu bagaimana sebenarnya prestasi dia. Satu. Yang kedua tadi ialah masalah masa depan. 2. Yang ketiga ialah nak mencegah kemukaran. Yang keempat ialah mewaspadakan. Dan yang kelima tadi ialah apa dah? Sedepan, yang beliau panggil sedepan. Dan masanya Cik Mak ginilah. Ada orang Talang Ulu misalnya, datang ke rumah nak minang misalnya. Nak minang anak kita misalnya. Kita akan buat penyelidikan, pergi ke Talang Ulu. Engkau kenal ke orang Talang Ulu begini-begini kan. Jadi ketika itu orang Talang Ulu tu dia kena cerita, ya Allah dia ni kena ceritakan sebab apa, masa depan anak kita. Itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi. Sahil akhlaqana bil hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.